Hai, Assalamualaikum movie lover semua. Saya harap korang dalam keadaan baik-baik saja semasa musim COVID-19 ini. Ketok Channel akan memberikan ulasan movie yang bertajuk Midnight Runner. Filem ini ditayangkan pada tahun 2017. Filem ini juga mempunyai genre action dan komedi. Okey, mau kita. Okey, lanjut ke sinopsis ringkas. Cerita ini mengisahkan tentang Park Seo Joon dan Kang Han-nun yang berlari sepanjang malam kerana dikejar oleh banyak pihak. Dalam filem ini, pelbagai komedi dan gag telatah mereka akan muncul dalam cerita Midnight Runners ini. Okey, jadi apa yang berlaku adalah kedua-dua pelajar ini memasuki Universiti Polis Nasional Korea yang telah menyaksikan penculikan berlaku tepat di hadapan mereka. Oleh itu, mereka berdua terpaksa menyamar untuk menyelamatkan mangsa dan mengungkap semua kebenaran. Sepanjang perjalanan, mereka menemui banyak pelajaran dan pembelajaran serta kebenaran yang tidak dapat dijelaskan. Termasuk yang paling penting ialah betapa pentingnya erti persahabatan. Okey, macam mana? Menarik kan? Jadi kepada yang masih menonton, teruskan menonton. Sila like, share and subscribe channel saya untuk mendengar lebih banyak ulasan cerita yang menarik menanti korang. Jangan lupa juga tekan tombol notification juga ya. Okey, baiklah. Filem ini dimulakan dengan dua watak utama iaitu Park Seo Joon sebagai Ki Jun dan Kang Han-nun sebagai Hee Yul yang memasuki Universiti Polis Nasional Korea. Selepas itu, ceramah pendek yang diberikan oleh Profesor Yang yang dilakukan oleh Soo Dong-il sebagai tanda tamatnya orientasi pendek. Setelah itu, mereka dipanggil ke lapangan oleh Kapten Jo-hee yang dilakukan oleh Park Ha-sun untuk melakukan beberapa latihan. Semua pelajar selalu berlatih sama ada pada waktu awal pagi atau petang. Pada kemudian harinya, mereka mendapati lebih banyak latihan oleh Profesor Yang dan Kapten Jo-hee. Tetapi yang paling penting adalah hari terakhir latihan di mana semua pelajar akan berjalan di gunung dan kembali dalam masa 1 jam. Mereka yang berjaya akan dapat memasuki universiti. Mereka yang gagal pula tidak akan diterima. Segala-galanya berjalan lancar untuk Hyul ketika dia tiba-tiba tersadung dan jatuh ketika dia sedang berlari. Ketika itu, Ki Jun seorang saja yang sudi untuk membantu Hyul sehingga ke garisan penamat. Mereka terselamat dengan amukan Kapten Jo-hee dan disuruh ke bilik rawatan, dan pelajar yang lain pula disuruh untuk menyusuri gunung itu sekali lagi kerana tidak membantu rakan mereka dalam kesusahan. Di ruang sakit, mereka membuka cerita masing-masing. Ki Jun memberitahu bahawa dia ingin memasuki universiti ini kerana masalah kewangan, manakala Hyul pula ingin merasakan sesuatu yang berbeza daripada laluan yang biasa yang diambil oleh rakan-rakannya. Maka bermulalah kisah persahabatan antara Ki Jun dan Hyul. Setelah 2 tahun berlalu, mereka menjalani hari-hari yang biasa dengan aktiviti harian yang sama. Pada suatu hari, mereka mempelajari kelas pertahanan diri yang diajar oleh Profesor Ha yang dilakonkan oleh Lee Jun Hyuk. Mereka hanya tertawa saja dengan gelagat Profesor Ha yang seperti berpura-pura merasakan bahawa tekniknya itu berkesan dan berhasil. Pada suatu hari, mereka ingin keluar kerana berniat ingin mencari teman wanita di sebuah kelab malam yang diberitahu oleh rakan sekelas mereka yang bernama Jae-ho yang dilakonkan oleh Bae Yo-ra. Setelah tiba di sana, mereka cuba untuk mendekati beberapa orang gadis, tetapi malangnya kesemuanya gagal. Hal ini kerana mereka kelihatan tidak menyukai anggota polis kerana bagi mereka, pekerjaan polis tidak akan membuatkan seseorang itu mempunyai kehidupan yang senang dan mewah. Tidak lama selepas itu, Ki Jun dan Hyul pun beredar dari situ. Untuk menceriakan diri mereka, Hyul dan Ki Jun pun memutuskan untuk pergi ke kafe internet, iaitu PC Bang, di mana mereka akan bermain Overwatch. Dalam perjalanan, mereka berjalan melewati seorang gadis. Lalu mereka pun mengikuti wanita tersebut atas tujuan untuk berkenalan. Tidak sangka keadaan menjadi buruk apabila gadis itu diculik oleh beberapa orang lelaki yang tidak dikenali dengan menaiki van. Maka bermulalah perjalanan mereka untuk mencari wanita itu tanpa bantuan pihak polis. Mereka bertujuan jejak barang yang terjatuh dari wanita itu sehinggalah mendapat maklumat bahawa dia pernah bekerja di bangunan yang berdekatan dengan kedai wanita. Oleh itu, mereka pun bergegas ke tempat itu. Hyul pun memasuki bangunan yang merupakan salon pembersih telinga bagi mendapatkan info lanjut tentang gadis yang diculik itu.
Setelah mendapat maklumat, mereka pun terus menuju ke sebuah pangsa puri kecil dan bercakap dengan pemuda yang membuka pintu itu. Mereka pun memberitahu lelaki tersebut bahawa Yung Jung, iaitu gadis malang itu tadi, telah pun diculik. Pemuda itu pun dengan cepat mengetahui apa yang sedang berlaku dan terus melarikan diri dari unit pangsa puri melalui tingkap belakang. Disebabkan itu, Ki Jun dan Hyul pun berpisah untuk mengejarnya. Pada akhirnya, lelaki itu ditangkap dan diinterogasi. Setelah memperoleh maklumat mengenai Yung Jung dari lelaki itu, mereka mendapati bahawa dia telah menjual Yung Jung kepada lelaki lain yang bernama Gun Ho sebagai pertukaran wang tunai. Selepas itu, Ki Jun dan Hyul pun meneruskan perjalanan untuk menangkap penculik tersebut dengan menaiki teksi. Kawasan itu terletak di kawasan kejiranan yang sangat berbahaya, di mana hanya kebanyakan orang Korea Cina sahaja yang tinggal di situ. Pemandu teksi juga memberi amaran kepada mereka tentang bahayanya kawasan kejiranan itu sebelum meninggalkan mereka di sebuah restoran. Setelah beberapa minit di restoran itu, mereka berjaya mengesan lelaki yang bertanggungjawab melakukan jenayah penculikan ini. Tetapi malangnya, perancangan mereka gagal kerana kesilapan yang dilakukan oleh Ki Jun. Disebabkan itu, pertarungan pun berlaku antara mereka dengan Gun Ho dan anak buahnya. Selepas Gun Ho telah tewas, dia terpaksa membawa Ki Jun dan Hyul ke tempat kurungan gadis itu. Alangkah terkejutnya Hyul kerana terdapat ramai gadis yang telah diculik oleh Gun Ho demi kepentingannya tersendiri. Tiba-tiba, bantuan dari anak buah Gun Ho pun tiba menyebabkan Ki Jun dan Hyul tewas dengan lelaki yang merupakan paling kuat di kalangan mereka. Sebaik sahaja mereka sedarkan diri dari pingsan, mereka terus melarikan diri ke balai polis berdekatan. Hal ini membuatkan mereka terlepas dari kumpulan penculik itu. Mereka pun terus melaporkan kes penculikan tersebut ke balai polis itu, tetapi tidak diendahkan oleh pegawai polis itu kerana tidak mempunyai identiti. Tidak lama selepas itu, Profesor Yang pun datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka membawa Profesor Yang dan pegawai polis itu ke bangunan tersebut, tetapi semua gadis itu telah dibawa keluar oleh penculik itu ke tempat lainnya. Oleh itu, Hyul dan Ki Jun pun disuruh untuk kembali ke Universiti Polis. Sepanjang di Universiti, Ki Jun dan Hyul telah merancang dan bekerjasama dengan Kapten Jo Hee atau nama gelarannya Medusa, yang merupakan petugas bahagian memerhati rakaman CCTV di jalan raya. Hal ini membuatkan mereka berjaya mengesan jejak terakhir penculik tersebut. Selepas itu, Ki Jun dan Hyul pun mendapatkan maklumat bahawa semua gadis yang diculik itu akan dibawa ke sebuah klinik kesuburan yang berfungsi sebagai pengeluar telur atau ovum yang diperoleh daripada gadis yang diculik itu dan akan dijual kepada pasangan yang tidak subur. Oleh itu, mereka pun bersiap siaga sepenuhnya untuk menyelamatkan gadis-gadis malang tersebut dengan melakukan latihan yang rapi dan mengumpulkan kelengkapan untuk bertempur. Maka hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Mereka menuju ke klinik itu. Pertarungan sengit pertama pun berlaku dan diakhiri oleh Ki Jun dan Hyul memenangi pertempuran tersebut. Selepas itu, mereka meneruskan perjalanan dan menemui seorang lelaki yang pernah membelasah dan mengalahkan mereka sebelum ini. Setelah pertarungan yang amat sengit berlaku antara mereka, akhirnya mereka berjaya mengalahkan lelaki itu juga. Selepas itu, mereka tiba di bilik operasi tepat pada waktunya untuk menyelamatkan Yung Jung sebelum operasi bermula, dan mereka juga berjaya menyelamatkan semua gadis yang lainnya di bilik yang berbeza. Setelah itu, mereka pun menghubungi Profesor Yang dan polis tiba di tempat kejadian pada malam itu. Akhirannya, semua orang berjaya diselamatkan oleh Ki Jun dan Hyul. Scene seterusnya menunjukkan Ki Jun dan Hyul dikenakan perbicaraan tata tertib di mana Dewan Universiti akan memutuskan sama ada akan mengusir kedua lelaki itu atau tidak. Setelah perbalahan berterusan berlaku, ada antara mereka yang menyokong dan ada antara mereka yang menentang pengusiran kedua-dua pelajar tersebut. Lalu Profesor Yang mengemukakan pemikirannya untuk mereka tetap tinggal di Universiti Polis ini, dan pada akhirnya dia berjaya meyakinkan semua orang untuk membenarkan Ki Jun dan Hyul untuk meneruskan pembelajaran di sini. Tetapi dengan syarat mereka harus tinggal di universiti ini selama 1 tahun lagi dan melakukan 500 jam tahanan. Scene terakhir menunjukkan kedua-dua mereka yang sedang melakukan kerja amal bagi menyelesaikan waktu penahanan mereka.
Tanpa disedari, Yunjung pun muncul dan dia terus memeluk kedua-dua lelaki itu dan mengucapkan terima kasih kerana telah menyelamatkan nyawanya. Dan tamat. So, terima kasih kepada semua penonton yang menonton sampai habis. InsyaAllah lebih banyak movie review akan dibuat selepas ini. Teruskan menyokong kita channel ini sehingga sebaris dengan YouTuber terkenal yang lain. Assalamualaikum.